Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Azwan bin Abdul Rashid. Dan hari ini kita akan membentangkan berkenaan dengan penyalahgunaan dadah. Dadah merupakan bahan kimia yang digunakan untuk merawat penyakit, mengurangkan simptom dan mengubah sesuai proses kimia di dalam badan manusia. Jadi dadah ni sering dikaitkan dengan perkara-perkara yang negatif. Jadi apabila disebut perkataan dadah, kita sering memikirkan benda-benda yang negatif, kerana kita selalu diwar-warkan bahawa dadah ni membawa kesan yang negatif dan buruk kepada kita. So dadah ni dia mempunyai beribu-ribu jenis dadah. So dadah ni memang memberi kesan yang negatif kepada individu, masyarakat ataupun negara. Penyalahgunaan dadah ni dia akan menyebabkan kesan negatif kepada emosi, fizikal dan juga mental seseorang. Jadi dadah ni ialah musuh nombor satu negara. Kita sebagai masyarakat haruslah mengambil peranan masing-masing untuk membantras dan menghalang serta memerangi gejala penyalahgunaan dadah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Badrul Najmi bin Baharudin. Saya daripada DKN 5B. Membuka matrik saya 10 DKN 17F 2017. Hari ini saya akan menceritakan beberapa punca penyalahgunaan dadah. Yang pertama, pengaruh rakan sebaya. Yang kedua, kurang kasih sayang atau kurang perhatian daripada ibu dan bapa. Yang ketiga ialah tekanan hidup. Okey. Pertama ialah pengaruh rakan sebaya. Mengapa ia menjadi punca penyalahgunaan dadah? Para remaja selalu menghabiskan masa atau meluangkan masa bersama rakan-rakan mereka. Lalu mereka terjebak dengan pengambilan dadah apabila salah seorang daripada rakan mereka telah mengambil dadah dan menjadi seorang penagih. Ia menjadi punca pertama apabila rakan mengambil dadah dan mengaruh rakan sebaya atau menerima ajakan ataupun ingin mencuba benda baru. Itu menjadi punca mereka mengambil dadah antara kelompok remaja tersebut. Yang kedua, apabila mereka kurang kasih sayang atau perhatian daripada ibu bapa yang mengejarkan kesenangan ataupun ingin memberi nafkah kepada anak-anak untuk melengkapkan kehidupan asas. Lalu masa yang perlu diluang bersama anak-anak itu menjadi terhad, membuatkan anak-anak mereka terlalu bebas mengikut rakan, melakukan perkara negatif, melakukan kesalahan sosial. Lalu mereka akan terjebak dalam pengambilan dadah ataupun penyalahgunaan dadah. Yang ketiga pula, apabila mereka sudah menyambung belajar ataupun daripada sekolah menengah lagi, mereka menerima tekanan hidup daripada ibu dan bapa untuk mendapatkan keputusan yang cemerlang. Lalu mereka akan terjebak dalam pengambilan dadah kerana ingin menghilangkan stres. Itu yang diberitahu. Apabila terlibat dalam penggunaan dadah, mereka akan hilang stres, mereka akan berasa tenang. Itu menjadi punca utama mereka mengambil dadah ataupun dikatakan penyalahgunaan dadah. Jadi hal-hal ini menjadi punca-punca utama dalam penyalahgunaan dadah dan terlibat dalam kancah dadah. Jadi kita tidak mahu semua ini terjadi. Kita kena kekalkan kebijaksanaan apabila berkawan, menjadi remaja yang berfikiran rasional apabila ibu bapa terlalu sibuk melakukan kerja. Dan yang ketiga, apabila kita mempunyai tekanan hidup, kita kembali kepada fitrah
ataupun kita kembali kepada agama. Kita tahu sebab dadah tu merupakan musuh negara, merosakkan tubuh badan. Jadi tidak perlulah mengambil dadah jika kita berasa tekanan hidup. Kita kembali kepada agama, solat, berdoa, baca buku dan melakukan aktiviti riadah di taman rekreasi untuk menyihatkan badan. Jadi itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Faris Aiman bin Osman. Nombor kad matrik 10 DKM 17F2001. Saya ingin menerangkan tentang kesan-kesan penyalahgunaan dadah. Okey, kesan yang pertama yang kita akan dapat lihat adalah akibat daripada tingkah laku seseorang penagih itu. Si penagih ni dia takkan bergaul atau bergaul dengan masyarakat lain kecuali dengan geng-geng dia sendiri lah, geng-geng penagih dia sendiri. Okey, kalau kita nak tahu mereka ni adalah penagih dadah ataupun tidak, kita lihat mula-mula kita lihat dari segi fizikal dia. Okey, yang pertama yang kita akan dapat lihat adalah badan mereka akan sangat kurus, lemah tenaga, malas, dan juga mereka akan kelihatan seperti dalam khayalan mereka sendiri lah. Selain itu juga mereka ni sudah akan membahayakan kesihatan mereka sendiri, di mana ia akan meninggikan risiko untuk mendapat penyakit seperti sakit jantung, AIDS, hepatitis B, C dan juga D, kerosakan buah pinggang, otot-otot juga akan mula mengecut dan berkemungkinan ia akan menjadi lumpuh lah. Sekiranya mereka tak dapat dadah, mereka akan berasa keluh kesah, gian dan juga akan menderita. Kita tengok isu semasa sekarang ni, penagih ni dia akan membunuh sesiapa saja kalau dia minta duit. Kalau tak dapat, dia akan bunuh saja. Contoh macam seorang penagih tu dia membunuh ibu bapanya kerana tak dapat duit untuk membeli dadah. So penyalahgunaan dadah ni ianya sangat bahaya. Okey, seterusnya kita akan kesan yang kedua ialah akibat ke atas maruah dan juga nama baik keluarga juga akan tercemar dalam kalangan masyarakat. Masyarakat setempat akan memandang rendah dan juga akan menghina keluarga penagih tersebut. Hal ini akan mengakibatkan mereka yang tidak bersalah pun dalam keluarga tersebut akan dianggap bersalah, serta mereka ni tidak dapat hidup dalam keadaan harmoni dalam satu keluarga tu. Di samping itu juga keluarga tersebut terpaksa bergadi bahu untuk memikirkan jalan yang terbaik untuk ahli keluarga mereka yang menghisap dadah ni, dan juga mereka perlu menghantar ke hospital serta juga harus mengeluarkan kos yang agak mahal untuk mengubati ahli keluarga mereka yang menghisap dadah ni. Akhir sekali adalah kesan yang terakhir yang akan kita dapat lihat adalah ia akan menjejaskan ekonomi negara kita. Hal ini demikian kerana imej dan juga maruah negara akan terjejas di pesada dunia, yang akan menyebabkan urusan politik juga akan terjejas dengan membabitkan perdagangan ataupun dengan negara-negara lain. Ianya juga tidak akan berjalan dengan lancar. Okay, saya akan menerangkan dua kos. Kos yang pertama adalah kos yang nyata. Yang kedua adalah kos yang tidak nyata. Okey,
kos yang nyata yang kita dapat lihat dengan mata kasar adalah kos-kos yang akan ditanggung oleh masyarakat adalah seperti kos kemudahan-kemudahan rawatan dan juga pemulihan untuk penagih dadah ni. Yang kedua adalah kos bagi selenggara program-program pencegahan dadah ni, dan juga yang terakhir adalah kos bagi meneruskan kegiatan penguasaan. Kita perlu menambahkan lagi bilangan anggota polis, kaki tangan jabatan penjara, mahkamah, hospital dan sebagainya. Selain itu juga kos yang kedua adalah kos yang tidak nyata. Kos yang tidak nyata ni ia akan menyebabkan kegiatan yang lebih besar, yang mana ia akan sukar ditentukan dengan jumlahnya dengan tepat, termasuklah ketakutan, kekecewaan, kesedihan yang dialami oleh masyarakat dan juga mangsa-mangsa aktiviti jenayah yang dilakukan oleh penagih ini dan juga pengedar dadah. Assalamualaikum. Nama saya Muhyiddin Hafiz, nombor kad matrik 10 di KM17F2022. Hari ini saya akan membincangkan tentang langkah-langkah untuk menangani isu penyalahgunaan dadah. Antara langkah-langkah yang boleh diambil oleh pelbagai pihak, iaitu pihak yang pertama adalah masyarakat. Masyarakat berperanan penting untuk mencegah penyalahgunaan dadah. Persoalannya ialah bagaimanakah masyarakat akan menangani masalah ini. Mereka boleh meronda setiap kawasan perumahan mereka, dan sekiranya terdapat sesiapa yang menyalahgunaan dadah seperti di rumah-rumah kosong, flat-flat yang kosong, mereka boleh melaporkan kes-kes tersebut kepada jawatan kuasa agar mereka mengambil tindakan kepada kes-kes tersebut. Oleh itu, kes-kes di perumahan, setiap perumahan di setiap kawasan adalah tanggungjawab setiap masyarakat yang perlu menitik beratkannya dan mengambil peranan yang penting dan melaporkan kes-kes yang terdapat di kawasan perumahannya kepada jawatan kuasa agar kes ini dapat ditangani. Okey, yang kedua, pihak yang kedua adalah kerajaan. Kerajaan, apa yang kerajaan boleh buat? Kerajaan boleh mengenakan denda yang lebih berat daripada denda yang dikenakan sekarang. Memang denda dah ada dalam kita punya kiranya macam denda dah ada kepada sesiapa yang membuat salah. Tapi mengapa orang ramai membuat lagi salah yang walaupun ada denda? Denda itu tidak berat dan tidak menakutkan orang-orang yang menyalahgunakan dadah. So, kerajaan perlulah mengenakan denda yang berat agar orang ramai bertakut membuat kesalahan-kesalahan tersebut, seperti mengenakan denda, masuk penjara 2-3 tahun dan meningkatkan denda dan bayaran yang lebih tinggi sebab yang akan ditinggikan. Oleh itu, penyalahgunaan dadah akan kurang sekiranya kerajaan mengenakan denda-dendanya yang lebih tinggi. Dan akhir sekali, dan yang terpenting sekali adalah pihak sekolah. Semua orang dalam remaja sekarang, orang yang lebih dewasa, selalunya dapatkan kebiasaannya lumrah hidupan kita akan pergi ke sekolah. So sekiranya kita mendidikkan mereka daripada persekolahan, menyatakan bahawa dadah ini adalah negatif, dadah ini tidak baik untuk diri sendiri, dan memberikan didikan yang bagus di sekolah supaya mereka tidak terjebak dengan penyalahgunaan dadah apabila mereka menjadi remaja ataupun dewasa. So pihak sekolah perlulah menanamkan sifat yang sayang akan negara dan sayang akan diri sendiri supaya tidak terjebak dalam penyalahgunaan dadah. So antara ada lagi banyak-banyak langkah, tapi yang tiga yang pentingnya adalah tiga pihak yang perlu mengambil langkah-langkah tersebut. Akhir sekali saya berharap agar dengan langkah-langkah yang akan diambil ini, kes penyalahgunaan dadah akan dikurangkan pada satu masa yang akan datang. So itu sahaja, sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Farah binti Zainul dan saya akan membuat pembentangan berkenaan dengan kajian soal silik yang telah kami lakukan terhadap 30 responden. Okey, terdapat bahagian A, B, C dan D untuk soal selidik ni. Okey, pada bahagian B iaitu kami ada 3 poin, iaitu pertama jantina, umur dan kategori responden.
Okay. Untuk jantina, kami terbahagi pada lelaki dan perempuan. Untuk responden yang paling banyak ialah perempuan, itu sebanyak 17 responden dan lelaki sebanyak 13 responden. Ini dapat dibuktikan dengan graf bar yang telah kami tunjukkan di dalam report. Okey, yang kedua ialah umur. Umur ni terbagi daripada lingkungan 18 tahun sehingga 41 tahun yang dapat dilihat dalam graf bar. Okey, untuk kategori umur 18 hingga 23 tahun terdapat 4 responden yang telah menjawab soalan kami, dan untuk umur 24 sehingga 29 tahun terdapat 10 responden, umur 30 hingga 35 tahun sebanyak 7 responden, dan akhir sekali umur 36 hingga 41 sebanyak 9 responden. Okey, untuk soalan ketiga ialah kategori responden. Kategori responden terbahagi pada dua, iaitu ibu bapa dan anak-anak. Okey. Dalam catapan menunjukkan bahawa anak-anak mempunyai 73% responden, manakala ibu bapa sebanyak 27% responden yang telah menjawab soalan-soalan studi ini yang telah kami lakukan. Okey, untuk bahagian B, iaitu kami menyatakan tentang punca-punca berlakunya penyalahgunaan. Terdapat 3 soalan dalam soalan CD ini, dan responden perlu memilih sama ada untuk tidak setuju, setuju atau sangat setuju dengan pernyataan yang telah kami tetapkan. Okey, untuk yang pertama, untuk 5.4, soalan pertama kami, okey, pengaruh rakan sebaya ialah menyebabkan berlakunya penyalahgunaan dedah. Bilangan responden yang paling banyak itu setuju dengan pernyataan tersebut sebanyak 16 orang responden, dan kedua tertinggi ialah sangat setuju, iaitu sebanyak 11 responden, dan yang terakhir ialah tidak setuju dengan pernyataan tersebut sebanyak 3 responden. Okay, untuk pernyataan yang kedua ialah kurang kasih sayang daripada keluarga. Untuk pernyataan ni, responden yang paling tertinggi yang respon dengan soalan ni ialah setuju, iaitu sebanyak 13 orang responden. Okey, paling sedikit ialah sangat setuju, itu sebanyak 8 responden, dan yang terakhir ialah tak setuju sebanyak 9. Ini membuktikan bahawa pernyataan ini pernyataan ini dapat diterima dari kalangan masyarakat, bahawa penyalahgunaan ni berpunca juga daripada kurang kasih sayang daripada keluarga. Okey, soalan yang ketiga untuk punca-punca ni ialah faktor tekanan hidup yang dialami oleh seseorang. Okey, sebanyak 15 responden yang tak setuju dengan pernyataan tersebut, tapi yang setuju juga banyak, itu sebanyak 11 responden, dan sangat setuju ialah 4 responden. Jadi banyak yang paling banyak tak setuju, mungkin kerana mereka tak berada dalam keadaan tersebut, jadi mereka kurang pasti dengan pernyataan itu sama ada benar ataupun salah. Okey, untuk bahagian C pula ialah kesan-kesan penyalahgunaan dadah. Ini juga untuk kesan-kesan ni juga kami tersediakan 3 pernyataan untuk responden. Yang pertama ialah merosakkan tubuh badan penagih. Dalam kami menghuraikan berkenaan dengan pernyataan ini menggunakan carta pie, iaitu seperti dalam report. Dalam carta pie tersebut menunjukkan bahawa paling tinggi responden yang bersetuju dengan pernyataan tersebut ialah setuju, iaitu 16 responden, iaitu sebanyak 53% responden bersetuju dengan pernyataan tersebut, dan bagi responden yang sangat setuju ialah sebanyak 37%, dan sebahagiannya ialah tidak setuju, iaitu 10%. Okey, untuk yang soalan kedua ialah menjatuhkan maruah dan nama baik keluarga. Untuk pernyataan ini juga kami gunakan carta pie juga, iaitu menunjukkan bahawa responden paling tertinggi ialah sangat setuju dengan pernyataan yang telah kami nyatakan, itu sebanyak 17 responden, yang di mana ia merupakan 57% responden sangat-sangat setuju dengan pernyataan ini. Dan untuk responden yang tidak setuju dengan pernyataan ini ialah paling sedikit, iaitu 3%, manakala yang selebihnya setuju dengan setuju dengan pernyataan ini adalah sebanyak 40%. Jadi boleh dikatakan pernyataan ini sangat-sangat
sangat-sangat memberi kesan kepada orang sekeliling dan keluarga, di mana penagih itu boleh menjatuhkan maruah nama dan keluarga baik mereka sendiri. Okey, untuk yang pernyataan ketiga pula ialah menjejaskan ekonomi dan keselamatan negara. Yang ni kami membuat graf bar untuk membuktikan pernyataan yang telah kami dapat daripada responden. Okey, sebanyak 17 orang responden bersetuju dengan pernyataan ini dan paling sedikit ialah sangat setuju iaitu 6 responden dan selebihnya tidak setuju iaitu sebanyak 7 responden. Okey, untuk bahagian terakhir iaitu bahagian D adalah langkah-langkah untuk mengatasi penyalahgunaan dadah ini. Okey, untuk yang langkah-langkah ini, langkah pertama ialah peranan masyarakat dalam mencegah penyalahgunaan dadah. Untuk langkah pertama ini, sebanyak 11 orang responden tidak bersetuju dengan pernyataan tersebut, tetapi yang bersetuju lebih banyak itu sebanyak 17 responden dan selebihnya ialah 2 responden sangat setuju dengan pernyataan yang telah kami nyatakan ini. Pernyataan ini dapat dibuktikan dengan graf bar yang telah kami siapkan di dalam report. Okey. Pernyataan kedua ialah peranan guru ketika pembelajaran di sekolah. Peranan ini dapat kami nyatakan dengan menggunakan carta pie berkenaan dengan jumlah responden yang kami dapat daripada pernyataan ini, iaitu jumlah paling tertinggi ialah yang bersetuju, iaitu sebanyak 13 responden yang menunjukkan 43% responden bersetuju dengan pernyataan ini, manakala yang tak bersetuju sebanyak 30% dan sangat setuju sebanyak 27%. Dan langkah yang ketiga ialah mengenakan denda yang tinggi kepada pesalah. Untuk langkah ketiga kami menggunakan graf bar untuk menunjukkan bilangan responden yang telah menjawab soal sidik kami ini, iaitu yang paling tertinggi ialah bilangan responden tak bersetuju, iaitu responden tak bersetuju dengan pernyataan ini, iaitu sebanyak 13 bilangan responden, manakala yang kedua tertinggi ialah bersetuju, iaitu sebanyak 11 responden dan selebihnya ialah sebanyak 6 responden sangat setuju dengan pernyataan yang telah kami nyatakan dalam kajian soal sidik. Jadi itu sahaja soalan-soalan dalam soal sidik yang kami siapkan untuk responden-responden menjawab soalan kami. Okey, rumusan yang kami dapat daripada akhir report yang telah kami siapkan ialah kesimpulannya, dadah membawa banyak kesan buruk terhadap pengguna dan penyalahgunaan dadah ni dia berpunca daripada banyak faktor yang telah kami nyatakan. Kesan buruk dadah ni dia boleh memberi masalah kepada penagih, masyarakat dan juga negara. Oleh itu, semua pihak perlulah berganding bahu dalam bersama-sama untuk membanteras penyalahgunaan dadah ini, iaitu terutamanya pihak yang bertanggungjawab seperti pihak kerajaan yang perlu mengatur strategi untuk membanteras masalah ini. Namun, kita sebagai rakyat, kita juga perlu prihatin dan kita juga perlu sama-sama membantu untuk menangani masalah ini supaya kita semua dapat hidup dalam keadaan yang harmoni dan aman damai. Akhir kata daripada saya ialah jauhi dadah demi kesejahteraan kita semua. Sekian, terima kasih.